عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 164, bawah tajuk tashmidkan orang yang bersin. Jika diundang makan, jangan sampai anda tidak pergi kecuali ada uzur syarak. Jika dia bersumpah meminta anda berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka bebaskanlah sumpahnya dengan membuat apa yang diminta itu selama perkaranya bukan maksiat. Jangan meminta sesuatu kepada orang dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi jika anda diminta orang sesuatu dengan bersumpah atas nama Allah, hendaklah anda memberinya dan jangan anda menahannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal'unun man sa'ala billahi wa mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Terlaknat orang yang meminta sesuatu memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlaknat juga orang yang dipinta sesuatu atas nama Allah lalu dia tiada memberi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita tentang adab-adab yang mulia, adab-adab sesama Muslim. Disebutkan di sini antaranya adalah memberi salam kepada orang Islam, dan adab-adab ketika memberi salam. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang mula memberikan salam kepada orang lain, dan itu merupakan daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang seterusnya menjawab ataupun mentashmidkan, mendoakan orang yang bersin bila dia mengucapkan alhamdulillah. Naam. Dan disebutkan di sini kalau diundang, dijemput untuk jamuan makan, maka hendaklah kita pergi, kecuali kalau kita ada keuzuran syarak yang membolehkan kita untuk tidak pergi. Dan kita sebutkan bahawa sebahagian ulama menyebutkan bahawa contohnya macam walimah, jemputan untuk akikah, sebahagian daripada mereka mewajibkan. Jadi walhasil kalau kita ada kelapangan, kita tak ada benda yang menghalang orang jemput, kita jawab ataupun hadir daripada jemputan tersebut. Dan kadang-kadang orang dia bersumpah untuk kita datang, punya nak kan kita datang, sampai dia angkat sumpah. Dia kata apa? Billahi alaik ta'al ilal bait, yang ini dengan nama Allah aku jemput kau datang. Ada juga macam tu, sampai bersumpah kerana dia berharap sangat agar supaya kita datang menghadiri daripada jemputan dia. Akan tetapi diingatkan di sini oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan pula bila kita nak minta orang buat sesuatu, walaupun benda itu perkara yang penting, janganlah senang-senang gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi daripada hajat kita. Jangan kita suka-suka guna nama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang lain untuk memenuhi daripada hajat kita. Tapi kalau orang minta tolong kepada kita dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Haddad, selagi mana kita mampu untuk menolong dia, untuk nak sampaikan hajat dia, dan selagi mana hajat dia itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita cuba berikan, kita cuba sampaikan hajat dia
agar supaya dia tak perlu kena bayar kafarah. Sebab orang yang angkat sumpah, kalau dia tak buat apa yang dia angkat sumpah tu, maka dia kena bayar kafarah. Jadi di sini Imam Haddad kata kalau kita mampu untuk tolong dia, kita tolong. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan kamu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai satu perkara untuk mendapatkan daripada kemahuan kamu. Ini sikit-sikit dengan nama Allah, sikit-sikit dengan nama Allah. Yang ini nama Allah tu perlu diagungkan, perlu dimuliakan. Bahkan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah dengan perkara-perkara yang penting, apatah lagi dengan perkara yang tak penting. Hatta dengan perkara yang penting pun aku tak gunakan nama Allah, apatah lagi perkara yang tidak penting, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam hadis ni disebutkan mal'unun man sa'ala billah wa mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Terlaknat orang yang meminta sesuatu memakai nama Allah, dan terlaknat juga orang yang dipinta sesuatu atas nama Allah lalu dia tiada memberi. Maksudnya dia tidak mampu nak berikanlah. Dia mampu nak berikan tapi dia tak beri. Adapun dalam keadaan dia tak mampu nak berikan, maka dia tidaklah terlaknat kerana tidak menunaikan hak orang lain. Kemudian Imam Haddad meneruskan, ziarahi orang yang sakit. Hendaklah anda menziarahi orang-orang yang sakit, menghantar jenazah ke kuburan, menziarahi saudara-saudaramu dari kaum muslimin yang ada ikatan persaudaraan itu, kerana Allah Subhanahu wa taala setiap kali anda merasa rindu kepadanya, menziarahi saudara-saudaramu dari kaum muslimin yang ada ikatan persaudaraan, yang anda ikat persaudaraan itu kerana Allah. Setiap kali anda merasa rindu kepadanya, berjabat tangan dengan mereka bila bertemu, serta menanyakan hal ihwalnya dan bertanya tentang teman taulan yang gaib. Jika dia sakit, hendaklah anda menziarahinya. Jika dia ada kesusahan, hendaklah anda menolongnya. Jika anda mampu, kalau tidak, hendaklah anda mendoakan baginya. Dalam Islam kita ada hak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada hak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menunaikan hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hak kita. Dan banyak daripada perkara-perkara yang terkait dengan kita ni, walaupun kita tak tunaikan hak Allah, Allah masih lagi menyempurnakan hak kita. Tapi kalau kita sempurnakan, kita tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hak kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Hak kita kepada Allah adalah untuk disembah. Hak kita kepada Allah ataupun hak Allah terhadap kita, agar supaya tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala, ditaati segala perintahnya, dijauhi segala larangannya. Dan antara hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hak sesama manusia. Dengan kita menjaga hak sesama manusia, itu seakan-akan kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menzalimi sesama manusia. Kalau kambing dengan kambing pun di akhirat nanti akan dikisaskan, mereka akan dibalas kezaliman antara satu dengan yang lain. Kambing A tanduk kambing B, ataupun kambing yang ada tanduk kambing yang tak ada tanduk dekat dunia, maka di akhirat nanti yang tak ada tanduk diberikan tanduk, yang ada tanduk akan dihilangkan tanduknya untuk diberikan qisas. Itu haiwan sama haiwan, yang mana penghujung kepada nasib haiwan di akhirat nanti semuanya akan berubah menjadi tanah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu hari bila dia tengok kepada burung, dia tengok kepada tanah, dia kata ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ni tanah bukan manusia, kerana manusia ni akan dipersoalkan, dia punya hak-hak kemanusiaan akan dipersoalkan. Tapi kalau tanah, khalas, tak ada tanggungjawab. Maka Nabi SAW menyebutkan hak orang Islam kepada orang Islam yang lain adalah apabila beri salam, kena jawab. Apabila dia bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, kita jawab bersin dia. Apabila dia jemput kita datang rumah, kita cuba penuhi jemputan dia. Apabila dia sakit, kita cuba ziarah dia, ataupun kita cuba doakan. Kalau dia meninggal dunia, kita cuba hadiri jenazah dia, salat jenazah.
dan kalau boleh kita ikut jenazah tersebut ke perkuburan. Dan solat jenazah dan ikut jenazah ke kubur itu merupakan hak yang terakhir yang boleh kita berikan kepada orang Islam yang lain. Lepas tu dah tak ada hak dah. Lepas tu ialah kalau kita rindu dia boleh kita ziarah kubur, tapi maksudnya hak orang yang hidup dengan orang yang hidup tu dah habis. Nah, lebih-lebih lagi kalau jemputan itu ataupun orang yang sakit, yang perlu kita ziarah tu adalah orang-orang yang ada kaitan dengan kita, sama ada ikatan kekeluargaan yang mana ianya lebih kuat, maksudnya lebih digalakkan, ataupun ikatan persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berkawan, kita kenal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk kita ziarahi mereka. La ilaha illallah. Sekarang ni kadang-kadang kita terlampau sibuk dengan kehidupan harian, kadang ahli keluarga tak sihat pun tak pergi ziarah. Punyalah sibuk dengan urusan masing-masing. La ilaha illallah. Apatah lagi kalau orang tua kita, adik-beradik kita, guru-guru kita dan sebagainya, kalau boleh kita ziarah mereka, terutamanya bila mereka sakit. Dan antara adab menziarahi orang sakit adalah kita menghiburkan dia dan kita mendoakan dia. Tak perlu nak panjang-panjang dalam ataupun lama-lama dalam menziarahi orang sakit. Bukan nak sembang panjang-panjang tanya. Kita rasa macam kita kena cakap, duduk lama-lama cakap panjang-panjang lah. Adab dia hanya kalau tak silap disebutkan bahawa macam sembahyang sunat 2 rakaat je, halas pergi doakan, halas balik. Tak perlu nak panjang-panjang. Kecuali kalau memang kita tahu orang sakit tu suka bila kita duduk lama, dia suka dengar kita bercakap kan. Jadi kalau macam tu, keadaan macam tu tak ada masalah. Maksudnya kita menggembirakan dia dengan kita bercakap banyak, menggembirakan hati orang tersebut, maka okey. Tapi kadang-kadang kita rasa orang suka kita cakap banyak, tapi sebenarnya orang tak suka kan bila dia nak stop. La ilaha illallah. Dan kalau kita tahu orang tu sakit dia serius, lagilah kita tak perlu nak lama-lama. Tak perlu nak lama-lama, cukup untuk kita doakan untuk dia. Naam. Dan itu antara menggembirakan hati orang lain juga apabila menziarahi mereka sedang sakit. Kemudian menziarahi yakni menghadiri daripada solat jenazah. Kita sebutkan orang yang solat jenazah akan mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat kata Rasulullah, pahala sebesar gunung Uhud. 1 qirat, iaitu bila kita solat jenazah kita dapat 1 qirat. Pahala dia sebesar gunung Uhud. Kalau kita hantar jenazah sampai ke tanah perkuburan, selepas solat kita dapat 2 qirat, iaitu pahala 2 kali ganda besar gunung Uhud. Sayyidina Abdullah bin Umar bila dengar Nabi SAW bagi tahu pahala solat jenazah dan menghadiri ataupun menghantar jenazah ke tanah perkuburan, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan berapa banyak qararit, berapa banyak qirat yang telah kami rugi. Pahala yang senang hanya pergi solat, wabadin balik. Walaupun terkadang jauh, kadang-kadang kita terpaksa jauh, jalan 1 jam 2 jam untuk nak hadir solat jenazah, 1 jam 2 jam ataupun 3 jam hanya untuk nak sampai ke jenazah nak ahli keluarga. Berbaloi, yakni qirat, 1 qirat besar gunung Uhud tu berapa banyak. Kalau kita nak kena solat untuk nak dapatkan pahala banyak tu, berapa banyak solat yang perlu kita lakukan. Tapi hanya dengan menghadiri jenazah kita dapat pahala yang besar. La ilaha illallah. Dan pahala menziarahi orang sakit ataupun menziarahi saudara kita, seperti yang kita dah sebutkan, kita salam je dengan saudara Islam kita yang lain. Sebelum tangan kita berpisah, dah diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosa kecil diampunkan hanya dengan bersalaman. Kemudian bila kita bergembira berjumpa satu dengan yang lain, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dan 99 rahmat itu diberikan kepada yang lebih bergembira ataupun menunjukkan kegembiraan daripada yang lain sewaktu berjumpa. Naam. Dan kemudian Imam Haddad mengatakan, bila bertemu tanyakan hal ehwalnya. Subhanallah. Ni keadaan orang-orang salih, kita jumpa dia, nanti dia tanya adik-beradik kita, dia tanya, kita pula segankan. Dia tanya
Dia tak, seakan-akan dia tak lupa kita. Kadang-kadang baru jumpa sekali, jumpa 2 kali, tapi diorang tak lupa. Ajib orang-orang salih. Bertanyakan tentang hal ihwal mereka, dan kalau kita boleh bantu, kalau mereka berada dalam kesusahan, kita bantu. Kalau kita tak boleh bantu, tak mampu nak bantu, kita doakan mereka. Dan bertanya tentang teman taulan yang gaib, yang tak ada, yang tak hadir. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis, bila Sayyidina Thauban 2-3 hari tidak kelihatan dalam majlisnya Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, di mana Thauban? Jadi diorang kata, diorang pun pergi cari Thauban. Diorang bagi tahu Thauban, ya Thauban, Rasulullah sedang mencari kamu. Jadi Thauban pun datang dalam keadaan muka dia pucat. Nabi bertanya, Malak, apa masalah kamu? Dia kata, ya Rasulullah, aku teringat yang mana aku kalau meninggal dunia, kalau aku tak masuk syurga, aku tak dapat lihat kamu selama-lamanya. Kalau aku masuk syurga pun, syurga kamu berada di tingkat yang tinggi dan syurga aku berada di bawah, pun aku tak dapat tengok kamu. Jadi tak dapat berjumpa, melihat wajah Rasulullah telah menyebabkan aku tak makan dan tak minum dan tak tidur selama beberapa hari. Wahakala. Ini nak katakan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil berat tentang keadaan sahabat-sahabat mereka, ataupun bila mereka tak hadir dalam majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahawa kita ni orang Islam digalakkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, bahkan sentiasa prihatin terhadap keadaan orang lain, prihatin tentang orang lain. Masyarakat dulu dalam satu kampung, dia kenal semua orang. Dia kenal anak semua orang, dia kenal saudara mara semua orang. Anak semua orang macam anak sendiri. Anak orang lain salah, ditegur. Zaman sekarang ni tak boleh tegur. Hatta anak adik-beradik sendiri pun tak boleh ditegur. Nanti kan short current. La ilaha illallah. Kalau naam, la ilaha illallah. Bahkan orang dulu adab ni tinggi, yakni anak-anak kecil beradab dengan orang yang lebih tua. Kalau ditegur, tak berani pun nak komplain dengan mak ayah dan sebagainya. Dan kalau ditegur, kalau dikomplain kepada mak ayah yang akan tambah, akan belasah anak dia tu. Sebab apa? Sebab tak hormat kepada orang yang lebih tua. Wahakala. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan menyimpan baik sangka kepada semua orang. Hendaklah anda menaruh baik sangka terhadap semua kaum muslimin, jangan anda menaruh buruk sangka terhadap mereka sekalian. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udz dhann billah wa su'udz dhann bi ibadillah. 2 perkara tiada sesuatu yang lebih baik daripadanya, iaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba Allah. Dan 2 perkara tiada sesuatu yang lebih buruk daripadanya, iaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuncak baik sangka kepada kaum muslimin ialah jangan sampai anda mengingat jahat pada apapun dari perbuatan mereka, kata-kata mereka, bahkan hendaklah anda cari andaian yang baik pada semua itu. Jika anda tidak mendapat andaian selain yang jahat juga, seperti dalam perbuatan maksiat yang jelas, maka kemuncak baik sangka terhadap pelakunya ialah mencegahnya dari perbuatan maksiat itu. Kemudian anda mengharapkan bahawa keimanannya mampu untuk memberhentikannya dari maksiat itu, serta meninggalkan perbuatannya lagi dengan segera, dan seterusnya bertaubat daripadanya. Adapun kemuncak buruk sangka terhadap kaum muslimin ialah anda menganggap buruk pada perbuatan mereka dan kata-kata mereka yang kelihatan pada lahirnya nampak baik. Misalnya anda melihat ada seorang muslim yang banyak mengerjakan salat dan sedekah serta banyak membaca Al-Quran, lalu anda menyangka semua perbuatannya itu tidak lain dari berpura-pura, iaitu riak kepada orang ramai, hendak memancing harta dan kedudukan. Sebenarnya sangka buruk ini biasanya bersumber dari orang-orang yang pekung hatinya, dan dia itu dari kelakuan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifatkan orang-orang ini dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menyangka mereka telah menipu Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memperdayakan mereka. Dan bila mereka berdiri untuk bersalat, mereka bangun dengan amat malas. Mereka mengerjakannya supaya dilihat orang, yakni perbuatan tidak benar, melainkan kerana hendak menunjuk-nunjuk diri, penuh dengan riya. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsiru min dzikrillah hatta yaqula al-munafiquna innakum munafiqun." Perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan sampai orang-orang munafik itu mengatakan bahawa kamu menunjuk-nunjuk. Naam. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengan hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak berbaik sangka dengan Allah? Antara tanda-tanda kita berbaik sangka dengan Allah, bila kita ada problem, bila kita diuji, bila kita diberikan musibah, waliyadzubillah. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada ujian dan musibah. Akan tetapi bila dikenakan problem, dikenakan ujian, dia tak merasakan bahawa ianya merupakan azab atau hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia berbaik sangka kepada Allah, iaitu Allah sayang kepada dia, sebab tu dia diberikan ujian, bukan sebagai satu hukuman ataupun azab, ataupun Allah tak sayang. Jadi orang yang berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam apa keadaan sekalipun dia akan redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan ujian tersebut Allah nak ampunkan dosa dia. Dia yakin bahawa dengan ujian tersebut Allah nak naikkan darjat dia. Dengan ujian tersebut Allah nak kuatkan keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbaik sangka dengan Allah. Adapun berbaik sangka dengan manusia, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jangan sampai anda mengingat jahat pada apapun yang mereka buat dari perbuatan mereka atau kata-kata mereka. Maksudnya apa-apa keburukan yang kita nampak pada orang yang beriman pun kita bersangka baik. Macam mana? Hatta kita sedang melihat orang tu minum arak, hatta kita sedang melihat orang tu berjudi, hatta kita melihat orang tu melakukan dosa besar dan sebagainya, mengambil rasuah dan sebagainya, kita punya berbaik sangka dengannya ataupun kemuncak berbaik sangka kepada orang Islam adalah bila kita nampak dia buat maksiat yang jelas, kita cuba untuk menasihati dia kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita yakin bahawa iman yang ada dalam dirinya itu satu hari akan menghalang dia daripada melakukan maksiat tersebut. Bahkan berkata satu orang saleh, dia kata, kita punya berbaik sangka dengan orang kalau kita lihat dia melakukan dosa besar, kemudian dia pusing ataupun dia hilang dekat kita beberapa minit. Dalam beberapa minit tu dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Maksudnya khalas, dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, subhanallah, kita ingat nampak orang tu sampai sudah kita akan ingat dia buat pada waktu-waktu yang ni dia buat tu. Kita dah buat hadis dalam beberapa muka surat yang lalu, barang siapa yang menutup man satara musliman satarahullah, barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka dia akan ditutup keaibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mendedahkan keaiban orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendedahkan keaiban dia hatta dekat rumah dia sendiri. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Jadi bila kita tengok orang melakukan maksiat, kita berbaik sangka dengan kalau kita mampu untuk mencegah, kita mencegah, dan kita yakin bahawa keimanan yang ada dalam dirinya itu akan menghalang dia, menghentikan dia dari melakukan kemaksiatan tersebut. Berbaik sangka dengan orang, contohnya dia bekerja dekat tempat yang syubhah, company tu dia ada buat benda yang halal, ada buat benda yang haram. Jadi kita berbaik sangka dengan dia, kita berbaik sangka yang dia kerja dekat tempat yang halal, maksudnya dalam segmen ataupun bahagian department yang halal. Jangan terus kita berburuk sangka ataupun jangan terus kita menuduh orang tu dia sifat warak, dia kerja dekat tempat yang syubhah dan sebagainya lah. Orang marah kita, orang maki kita, kita berbaik sangka, mungkin dia tengah having a bad day ataupun dia tengah stres dan sebagainya. Kita bagi alasan bagaimana nak
sangka baik kepada orang tersebut. Kita call orang sekali, kita call orang 2 kali, kita call orang 3 kali, dia tak jawab. Hai, sampai 3 kali aku call tak boleh nak jawab kan, sibuknya. Kita bagi alasan. Kata para ulama, sampai cari 70 alasan untuk saudara kamu. Jangan terus berburuk sangka. Tak mudah, tapi kita kena praktiskan. Bila kita melalui daripada situasi macam tu, kita tell ourselves, kita bagi tahu diri kita yang praktiskan apa yang kita dah pernah belajar. Moga-moga ia dapat meredakan kemarahan ataupun emosi kita. La ilaha illallah. Naam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni suka menghina orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam ayat ini tentang sedekah mereka. Kalau orang-orang beriman sedekah banyak, maka orang munafikin akan mengatakan, tu nak menunjuk-nunjuklah tu, sedekah banyak. Tapi bila diorang sedekah sikit, diorang menghina. Mana cukup bagi sedekah sikit sangat, bagilah banyak sikit. Sikit banyak pun diorang cakap riak, sikit pun al-muhim, yakni manusia ghayatul la tudrak, ridhan nas ghayatul la tudrak. Keridaan manusia ni adalah satu matlamat yang tidak akan tercapai. Kita tak boleh nak redakan seluruh orang-orang, seluruh manusia. Jadi sifat orang munafik ni, dia suka menuduh, suka menilai. Jadi kita cuba selamatkan diri kita daripada suka menilai orang dan suka menuduh orang tanpa sebab. La ilaha illallah. Satu hari Nabi SAW berziarah kepada salah seorang sahabat Nabi. Kemudian di situ ada beberapa orang sahabat. Maka Nabi bertanya tentang satu orang yang tak ada kat situ, bin Jaksam. Maka orang lain, sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, orang tu orang munafik. Tapi Nabi tak marah. Orang cakap macam tu seakan-akan macam mengumpat lah kan, cakap orang tu munafik depan Rasulullah. Tapi Rasulullah tak marah. Nabi kata apa? Kenapa kamu? Nabi tanya, apa sebab kamu kata demikian? Maka sahabat ni mengatakan bahawa dia ni duduk dengan orang munafik. Itu dia geng dengan orang munafik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu tak boleh nak menuduh seseorang itu munafik hanya sebab dia duduk bersama orang munafik. Tidak menjadikan orang tu munafik hanya dengan dia duduk. Bukankah dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya dalam hadis ni kita diajar untuk tidak menghukum orang hanya kerana dia duduk dengan satu orang. Duduk dengan orang kafir, khalas kafir lah. Duduk dengan orang bid'ah, tak semestinya dia ahli bid'ah. Duduk dengan orang yang akidah dia tak sejalan, tak seiringan dengan ahlu sunnah wal jamaah, tak bermakna dia bukan akidah dia teruk dan sebagainya. Bahkan ya ini kalau pendakwah-pendakwah, hatta kalau mereka berada di tempat-tempat ibadah orang yang bukan Islam pun, kita tak boleh nak bersangka buruk. Mungkin dia pergi untuk berdakwah dan sebagainya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia menaluki kota Mesir, Sayyidina Umar masuk ke dalam gereja, dan apabila tiba solat waktu asar, padri itu menjemput Sayyidina Umar untuk sembahyang dalam gereja. Tapi Sayyidina Umar mengatakan, kalau bukan kerana fitnah yang akan berlaku, yakni aku tak nak melakukan fitnah, nanti kan orang-orang Islam akan klaim ataupun akan minta daripada kamu untuk jadikan gereja ni masjid. Jadi nanti Sayyidina Umar tak sembahyang, keluar daripada gereja tu, Sayyidina Umar sembahyang, dan betul lah tempat yang Sayyidina Umar sembahyang tu dijadikan masjid oleh orang Islam. Wahakala. Jadi jangan kita senang menuduh orang hanya dengan siapa dia berteman. Nah, bulan Ramadan kita nampak orang pergi take away. Pergi McDonald, pergi take away. Mungkin dia beli untuk anak dia. Tapi janganlah pula beli Big Mac ataupun apa, spicy chicken kan. Obviously bukan untuk anak lah. Walhasil kita berbaik sangka dengan setiap orang. Kita berbaik sangka. Mungkin untuk parents dia ke, Allah Ta'ala alam. Kita diajarkan untuk berbaik sangka, dan pada waktu yang sama kita diajarkan oleh syariah untuk tidak meletakkan diri kita di tempat sehingga orang berburuk sangka dengan kita.
Jangan buat perkara-perkara sehingga orang boleh berburuk sangka dengan kita. Nabi SAW bersabda, ittaqu mawadhi'at tuham, jauhilah tempat-tempat yang mana kamu boleh diburuk sangka oleh orang lain, dituhmah. Jangan kita kalau boleh pergi kedai, ada banyak kedai, nak tanya jalan kan, kedai ada banyak, kedai runcit ada, tapi kita masuk kedai yang nombor ekor, orang nampak kita, kalau seorang akan buruk sangka, dah kenapa ustaz tu pergi, padahal dia nak tanya jalan. Ada banyak kedai lain. Jadi make the right choice. Jangan pergi tempat-tempat yang membenarkan orang lain itu untuk berburuk sangka dengan kita. Kemudian Imam Haddad menyebutkan berdoa dan beristighfar banyak-banyak. Hendaklah anda memperbanyak berdoa dan beristighfar buat dirimu, buat kedua ibu bapamu, kaum kerabatmu dan teman-temanmu secara khusus, dan buat seluruh kaum muslimin secara umum, kerana doa seseorang muslim di belakang mukanya, iaitu dia tidak hadir di tempat doa itu, adalah mustajab, iaitu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watun laysa bainaha wa bainallahi hijabun, da'watul mazlumi wa da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaib. Adalah doa yang tiada pendinding di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu doa orang yang teraniaya dan doa seorang muslim kepada saudaranya di belakang mukanya. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku amin wa laka bimithlihi. Jika seseorang muslim berdoa untuk saudaranya di belakang mukanya, berkata malaikat amin, iaitu kabulkanlah ya Allah, ya Tuhan, dan bagimu sama seperti itu juga. Berkata Maimun bin Mahran, siapa yang memohon keampunan buat kedua ibu bapanya sesudah setiap salat fardu, maka samalah seperti dia telah menunaikan terima kasihnya kepada keduanya, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah di dalam firman-Nya, hendaklah engkau berterima kasih kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, washkurli wali walidayk. Maimun berkata lagi, siapa yang beristighfar buat kaum mukminin dan mukminat pada setiap hari sebanyak 27 kali, maka dia tergolong orang yang dikabulkan doanya, dan kerana mendoakan kepada mereka itulah maka mereka akan diberikan rezeki dan dituruni hujan. Demikianlah sifat-sifatnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu merupakan senjata yang paling kuat bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman, untuk mendapatkan daripada apa yang dihajati. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu adalah intipati kepada ibadah. Maka setiap ibadah itu di dalamnya terdapat doa. Bahkan dalam banyak ibadah Allah mengkabulkan doa seseorang. Maksudnya dalam setiap ibadah ada doa, dan Allah menerima ataupun ada doa yang mustajab di dalam setiap doa. Dalam salat doa mustajab, dalam puasa ada doa mustajab, ketika kita bersedekah, beri zakat, dikabulkan doa kita juga. Begitu juga dalam kita melakukan ibadah umrah dan haji dan sebagainya. Dan doa itu satu perkara yang mulia kerana permintaan hamba kepada tuannya, kepada Tuhannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanyakan tentang aku, maka katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, fa inni qarib. Bila orang-orang beriman ditanyakan kepada Rasulullah tentang itu, tentang ini, Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, soalan yas'alunaka, bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Tapi bila mereka bertanyakan tentang Allah, Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku, Allah kata, bertanyakan tentang aku. Allah nisbahkan kita ni bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kudrahnya, dengan inayahnya, dengan perhatiannya, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia, kamu semua berhajat kepada Allah, sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa antumul fuqara, ya ayuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah, kamu sangat memerlukan kepada Allah dan Allah itu maha kaya. Jadi walaupun kita dah ada segala-galanya, tapi pada hakikatnya kita sangat memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sentiasa menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu ya Allah aku beribadah, dan kepada kamu juga kami meminta tolong untuk beribadah. Tak mampu untuk kita melakukan ketaatan tanpa pertolongan daripada Allah. Kalau bukan kerana pertolongan Allah, ibadah yang kita rasa mudah takkan jadi mudah. Kita rasa nak ambil wuduk, kita rasa nak solat, kita rasa nak pergi masjid, kita rasa nak hadir majlis zikir, majlis ilmu, kita rasa mudah sebab dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perkara yang dipermudahkan oleh Allah sehingga kita mampu untuk melakukan satu ibadah. Daripada airnya, daripada kita boleh berdiri dengan tegak beribadah kepada Allah, yakni tubuh badan kita sihat, bumi ni stable, semua yang berada di sekeliling kita itu kalau tidak dijadikan seperti mana yang ditetapkan oleh Allah, maka kita tidak akan mampu untuk beribadah dengan sempurna. Maka setiap saat kita beribadah kepada Allah itu adalah dengan izin daripada Allah. Allah permudahkan untuk kita beribadah kepadanya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yuhibbul muluhin fi du'a. Allah suka orang yang merayu-rayu dalam berdoa. Allah suka bila kita doa ni kita merayu macam anak kecil. Kalau boleh menangis, ahsan. Kalau tak boleh nak menangis, buat-buat macam menangis. Allah suka orang yang merayu di dalam doa. Bahkan berkata satu orang alim, dikata dia bila dia datang rumah bapa mertua dia, yang mana seorang alim juga, dia kata bila aku bangun sebelum subuh tu, dia dapati bapa mertua dia menangis macam orang yang melakukan dosa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak bayangkan kan, orang yang buat salah dia menangis, merayu, macam tu dia menangis setiap malam. Padahal orang alim, padahal orang salih, padahal orang yang mendatangkan manfaat, sibuk dengan berdakwah, orang yang dekat dengan orang-orang salih dan sebagainya, tapi menangis di hadapan Allah setiap malam sebelum subuh macam dia melakukan dosa besar. La ilaha illallah. Ini perasaan dia, maksudnya dia mampu untuk menangis sebab dia merasakan diri ni tu sangat melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan, sehingga dia mampu untuk nangis. Kita tak rasa salah, sebab tu kita tak susah nak keluarkan air mata. Punya banyak lakukan kesalahan sampai hati menjadi keras, mata menjadi kering. Tapi disebabkan hati mereka itu lembut dan sentiasa menyaksikan kekurangan dalam dirinya, sehingga mudah untuk mengalirkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mungkin nak senang nak menangis depan orang, tapi depan Allah bila sendirian, khalas, kering. Nabi SAW dalam berkata-kata, Nabi akan ulang 3 kali. Begitu juga dalam berdoa, Nabi akan ulang 3 kali. Dan Allah sayang kepada orang-orang yang suka minta kepada Allah. Allah sayang kepada orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pepatah Arab, dalam syair Arab disebutkan, la tas'alanna bunayya adama hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu sekali-kali minta kepada anak Adam apa-apa pertolongan. Was'alil ladhi, bahkan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah akan menjadi marah kalau kita tidak memohon pertolongan daripadanya, tak minta kepada Allah. Tapi anak Adam, mungkin kita minta sekali, okey dia bagi, tapi lepas tu kita kena blacklist. Minta je sekali, khalas, sebab dia kena blacklist. Hina yus'alu yaghdabu, kita minta je, khalas dia akan marah. La ilaha illallah. Bila kita minta kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita, Allah akan rahmati kepada kita. Makin banyak kita minta, makin banyak kita makin kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak digalakkan untuk meminta kepada manusia, kecuali memang kita betul-betul dalam hajah, iaitu jangan biasakan diri untuk minta kepada manusia. Bahkan orang yang suka meminta-minta ni, di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dengan keadaan isi pada muka mereka tu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak jaga maruah dirilah, lebih kurang kan.
Jadi daging kat muka dia tu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara adab-adab berdoa adalah kita merasakan bahawa kita sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan kefakiran kita kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, amman yujibul muttarra idza da'a, siapakah yang akan menjawab doa orang yang sangat memerlukan kepada Allah. Maksudnya Allah akan menjawab bila kita merasakan bahawa tak ada orang lain yang mampu untuk tolong kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita doa, kalau boleh kita rasakan, ya Allah, tak ada orang lain yang mampu untuk nak berikan kita sesuatu perkara selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu nak doa macam tu, insya-Allah setiap kali doa kita akan mustajab. La ilaha illallah, amman yujibul muttarra idza da'a. Dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan segala-gala yang kita perlukan. Tak ada orang yang boleh buat dan tak ada orang yang boleh berikan kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara adab dia adalah kita mulakan doa itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pilih tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kita pilih tempat-tempat yang mustajab untuk doa. Antaranya lepas solat, antaranya di antara dua azan, doa bainal azanain la turad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa di antara dua azan itu tidak ditolak. Jadi beruntunglah orang yang sentiasa awal datang ke masjid, iaitu sebelum by the time azan dia dah ada kat masjid, dia sembang sunat, lepas tu adalah 1-2 minit untuk berdoa. Tapi kalau sentiasa datang lambat, macam mana dia nak dapat waktu mustajab doa? Dan kalau kita tengok doa dalam selepas azan, kalau terutamanya dekat kota Hadramaut, diorang akan baca selepas Ati Sayyidina Muhammad Rasulullah al-Fadilah wa ba'athul maqam al-mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Kita doakan kepada ibu bapa, rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab apa? Sebab doa di antara azan dan iqamah tu mustajab, dan tak ada orang yang lebih layak untuk kita doakan melainkan untuk ibu bapa kita. Antara adab berdoa, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kamu yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Satu tadi kita merasakan bahawa yang mampu untuk memberi kita hanyalah Allah. Yang ni tak ada, kita doa dalam keadaan kita yakin Allah akan, iaitu kita berbaik sangka dengan Allah dengan merasakan bahawa doa itu pasti akan didengari, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu juga bahawa doa tu kadang-kadang diberikan cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang apa yang kita minta itu yang akan diberikan oleh Allah. Kadang-kadang apa yang kita doa tu tak diberikan oleh Allah seperti mana yang kita nak, tapi diangkat bala sesuai dengan doa yang kita minta. Maksudnya kita minta 10, Allah angkat, Allah tak bagi kita 10 yang kita minta, tapi Allah angkat bala ujian 10 daripada apa yang sepatutnya turun kepada kita, maka diangkatkan. Sebab tu kata para ulama, bila ujian tu besar, doa tu perlu lebih banyak dan lebih powerful lah. Maksudnya kita kena gunakan doa yang lebih powerful ataupun lebih banyak untuk nak tolak balak yang berat. Sebab dia tolakkan dalam hadis ada sebutkan, bila turun azab ataupun balak, doa ni akan naik fayahtalijan ila yaumil qiyamah. Maka doa dengan balak tu akan bergaduh sampai hari kiamat. Maksudnya tertahanlah dekat tengah, dia tak akan turun. Wahakadha. La ilaha illallah. Dan kita pilih keadaan dan tempat. Maksudnya tempat-tempat yang mulia seperti masjid, tempat-tempat yang mulia seperti kalau kita pergi Makkah, Madinah, ataupun tempat-tempat orang-orang salih dan sebagainya, kita berdoa. Dan kita akhiri jadi tadi terangkat balak dengan doa, ataupun kadang-kadang doa tu dikabulkan oleh Allah lama lepas kita doa. Disebutkan Nabi Musa AS bila dia doa, Allah kabulkan. Allah kata fastajabalakum, aku mengkabulkan doa, tapi pertolongan Allah tu datang selepas 40 tahun lepas Nabi Musa. Ini Nabi Musa kalimullah, Nabi, Rasul,
ulul azmi minar rusul, doa lepas 40 tahun baru diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita la ilaha illallah, ataupun tak diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali di dunia, disimpan untuk akhirat, disimpan di negeri akhirat. Mungkin mereka-mereka yang mungkin tiap-tiap minggu baca Ratibul Atas, silakan doa bila punya hajat nak kabulkan. Dah berapa tahun dah ni Asmaul Husna minta satu perkara tak pernah dapat. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala simpankan untuk kita tu lebih banyak. Kalau kita lihat nanti dekat akhirat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, khalas. Kan bagus kalau hari-hari ada Asmaul Husna, ataupun kan bagus kalau hari-hari ada majlis zikir, kan bagus kalau satu hari kita hadir banyak majlis. Tak lama lagi akan masuk bulan Maulid, ni bulan 9, bulan 10 dah masuk Rabiul Awal, ataupun akhir bulan ni masuk Rabiul Awal. Macam mana kita nak plan? Kalau boleh setiap hari kita hadir Maulid, kalau boleh kita plan nak buat Maulid dekat rumah kita. Bahkan orang-orang saleh diorang nasihatkan kalau boleh kita buat Maulid dalam setiap bilik dalam rumah kita. Kita buat dengan ahli keluarga sendirilah maksudnya. Ataupun tak boleh nak buat Maulid, kita berselawat, kita baca selawat nariyah ke, selawat apa-apa selawat yang kita selesa untuk baca. Duduk hari ni kita buat dalam master bedroom, esok kita buat bilik anak kita yang pertama, yang kedua, ketiga, buat dekat bilik mungkin kita ada bilik TV, duduk atau dalam bilik TV dan sebagainya. Walhasil setiap tempat dalam rumah tu kalau boleh kita baca Maulid. Jadi dengan kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah juga sebagai satu doa, dan mengakhiri kita punya doa itu dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat sini disebutkan bahawa doa yang mustajab adalah doa orang yang dizalimi, hatta orang bukan Islam. Jangan sampai kita menzalimi orang bukan Islam kerana doa mereka itu tak ada hijab dengan Allah. Doa orang hatta dia bukan Islam, kalau dia dizalimi, dia punya doa pun tak ada hijab. Dia minta tolong kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan dia. Dan doa seorang Islam kepada saudaranya yang lain di belakang dia, jadi kita doakan untuk dia, belakang dia mustajab. Sebab apa? Sebab malaikat kata amin. Lepas tu pula malaikat akan doakan benda yang sama kepada kita, yang lagi mustajab doa malaikat kepada kita. Yang first tadi kita doa, malaikat aminkan. Yang kedua tadi malaikat yang doa, dan malaikat tak ada dosa, doa dia lebih mustajab. Jadi kalau jangan kita lupa untuk doakan. Bahkan kalau kita boleh sebutkan semua ahli keluarga kita sebutkan, mak, ayah, datuk, nenek, adik-beradik, ipar-duai, anak-anak saudara, sebut. Kita ada masa tahajud, kalau kita ada masa kita sebut setiap nama mereka, sebut nama mereka, sebut nama guru-guru dan sebagainya. Jadi doa orang yang dizalimi dan orang yang mendoakan saudaranya di belakangnya tidak ada hijab. Dan berdoa kepada ibu bapa setiap selepas solat fardu, Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau boleh kita tak tinggal doa tersebut lepas solat fardu, sebab orang yang mendoakan kepada ibu dan ayahnya selepas solat fardu telah menunaikan terima kasihnya kepada keduanya sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya satu bahagian tu dah settle, bahagian yang lain carikan keridaan daripada kedua bapa dengan berkhidmat kepada mereka. Kalau mereka dah tak ada, berkhidmat kepada kaum kerabat ataupun rakan taulan mereka. La ilaha illallah. Dan guru-guru, antara yang kita perlu doakan juga adalah kepada guru-guru dan seluruh orang Islam. Berkata Imam Abu Hanifah, dikata, aku kalau berdoa selepas solat, aku akan berdoa kepada kedua bapa aku dan kepada guruku Hamad bin Salamah. Kemudian anak murid kepada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dia kata, aku kalau berdoa, aku akan doakan untuk Abu Hanifah dulu, baru aku doakan untuk kedua ibu dan ayah. Kerana apa? Kerana anak murid dia merasakan bahawa dengan didikannya Imam Abu Hanifah ni, dia menjadi orang yang baik. Dengan ilmu yang dicurahkan oleh Imam Abu Hanifah, aku mengambil manfaat sehingga dia tidak lupa
sehingga dia mendoakan kepada Abu Hanifah dulu, baru ibu dan ayahnya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa setiap kali lepas solat aku tak pernah tinggal mendoakan kepada Imam Asy-Syafi'i, kerana Imam Asy-Syafi'i itu adalah keafiatan buat badan dan seperti matahari untuk bumi, tak boleh tidak. Punya pentingnya Imam Syafi'i itu untuk umat manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi setiap kali lepas solat dia tak pernah meninggalkan doa kepada kedua bapa ni, la ilaha illallah, dan juga guru. Dan makin banyak kita doakan untuk orang-orang Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin kita diangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita malas kan, kita doa untuk diri kita, akhir keluarga, khalas bas. Tapi pemberian Allah luas. Makin banyak kita doakan untuk orang lain, makin banyak kita dapat. Makin banyak kita doakan untuk orang lain, yang ini akhirkan doa kita semua tu bersertakan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Kita istighfar bagi pihak mereka, kita doa minta hajat kita dipermudahkan segala urusan, perluaskan rezeki yang halal dan barakah. Kita pun minta untuk mereka juga, dan kita akan dapat lebih, sama ada daripada rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi sebab kita rasa macam, sebab kita tak nampak benda tu cash, kita malas buat doa sekejap, lepas tu sebab dia tinggal. Tapi orang-orang salih tak pernah penat untuk doakan kepada orang lain. Naam, Maimun berkata lagi, siapa yang beristighfar buat kaum mukminin dan mukminat pada setiap hari sebanyak 27 kali, maka dia tergolong orang yang dikabulkan doanya, dan kerana mendoakan kepada mereka itulah maka mereka akan diberikan rezeki dan dituruni hujan. Maksudnya apa? Dengan kita beristighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, pendek je, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali sebelum subuh, yang paling afdal sebelum subuh dengan sebelum maghrib, sebelum subuh dengan sebelum maghrib. Maka kita akan tergolong daripada orang-orang yang dengan sebab kita orang lain diberikan rezeki dan diturunkan hujan. Dan demikianlah sifatnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Haddad menyebutkan hak-hak kaum muslimin banyak sekali, dan ketahuilah bahawa hak-hak seorang muslim itu ada banyak sekali. Kalau anda hendak melaksanakan kesemua sekali sepenuhnya, sebab hendaklah anda memperlakukan kepada kaum muslimin baik di masa gaibnya atau hadirnya dengan apa yang anda suka orang lain memperlakukannya kepada dirimu sendiri. Bermujahadalah dalam dirimu dan biasakan hatimu supaya selalu suka membuat baik kepada orang lain, sama seperti anda suka orang lain membuat baik kepadamu, dan anda membenci membuat jahat kepada orang lain, sama seperti anda membenci orang lain membuat jahat kepada dirimu. Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bersabda Rasulullah SAW, al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lain umpama suatu bangunan, setengahnya menguatkan setengah yang lain. Dalam riwayat lain, umpama sebatang tubuh, bila mana satu anggotanya mengadu sakit, semua anggota tubuh akan turut berjaga malam dan merasakan demamnya. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, jika anda tidak dapat menggembirakan mereka, iaitu kaum muslimin, maka janganlah sampai anda menyusahkan mereka. Jika anda tidak dapat memuji mereka, maka janganlah sampai anda mencela mereka. Berkata Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya, hendaklah engkau berada dengan Tuhan seolah-olahnya tiada lagi makhluk yang lain, dan engkau berada pula dengan makhluk seolah-olahnya tiada jiwa yang lain. Berkata setengah para salaf, manusia itu ada yang dikenakan bala dan ada yang mendapat keafiatan. Maka hendaklah kamu mengasihi orang-orang yang terkena bala dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana keafiatan yang kamu terima itu, dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Nah, hak orang Islam ada banyak. Walhasil, kesimpulan
hak-hak kepada orang Islam ni kita perlakukan kepada mereka seperti mana kita suka diperlakukan. Kita buat kepada mereka, kita cakap dengan diorang, kita berinteraksi dengan diorang, kita layan orang-orang Islam, saudara-saudara kita, bahkan seluruh manusia, Islam ke, orang bukan Islam ke, kita layan mereka seperti mana kita suka dilayan, kita cakap dengan mereka seperti mana kita suka dicakap. La ilaha illallah, sama ada di hadapan mereka atau di belakang mereka. Kalau kita tak suka diumpati, kita cuba jangan umpat orang. Kalau kita tidak suka disakiti, maka kita jangan sakiti orang lain. Tak boleh nak buat baik, jangan buat jahat. Tak boleh datangkan manfaat, jangan datangkan mudarat. Dan bila kita duduk dengan Allah, bila kita bersama Allah, hadirkan sepenuh hati, berikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersama makhluk, berikan perhatian juga kepada mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sehingga setiap orang yang duduk bersama Rasulullah merasakan dia adalah orang yang paling disayangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik mengajarkan seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah perdengarkan kepada kita ni hak-hak orang yang berada di sekeliling kita, hak-hak orang Islam, hak-hak manusia. Moga-moga kita diberikan kekuatan dan taufik untuk menunaikan hak-hak tersebut, mengamalkan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Dan seperti yang saya sebutkan, ni antara 3 perkara yang perlu untuk kita minta ataupun yang penting untuk kita doa. Yang pertama, kita minta agar kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kehambaan. Bila kita berada di tempat-tempat yang mulia, bila kita berada pada waktu-waktu yang mulia, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sempurna kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah aku daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti, dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya Allah, ajarkanlah aku hak semua orang yang hak mereka berada atas tanggungan aku, dan berikan aku kekuatan dan taufik untuk menunaikan hak-hak mereka. Ini 3 perkara yang penting: hak kepada Allah, hak kepada Rasulullah, dan hak kepada sesama manusia ataupun hak kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Moga-moga apa yang disampaikan ada manfaat, insya-Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli al-qadri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallah. Nama gereja kat Mesir tu apa? Gereja apa namanya? Gereja Sipalcha dekat Mesir, yang tempat Sayyidina Umar pergi tu. Allah Ta'ala alam.